Tetapi tidak dinafikan orang yang mendapat anugerah-anugerah limpahan kurniaan ilahi itu adalah orang yang hampir dengan Allah, orang yang beribadah, orang yang selalu berzikir, banyak berselawat, banyak baca Quran, yang bangun malam, yang sembahyang sunat duha, yang banyak berdoa. Lalu Allah mengurniakan macam-macam. Itu tidak dinafikan kebaikannya. Sebab itu perintah disuruh. Maka kita bila diperintah, kita nak buat segala macam yang amalan-amalan yang baik setakat mana yang kita mampu. Tapi dia beri itu atas dasar apa tuan-tuan? Atas dasar kurniaannya. Jadi yang makrifat ni kod mana pula? Ni kita nak tahu. Kalam tadi mengatakan apabila kita bertakwa, tadilah kita suka senyum dengan orang, mudah maafkan orang, mudah minta maaf bila kita bersalah. Bila kita bertakwa dengan mendalam, sungguh-sungguh menjadi sifat tabiat kita. Dengan perkataan lain telah ringan tubuh kita, lahirnya, batinnya beramal takwa. Maka dengan itu ada masa-masanya Allah akan beri pemberian yang halus. Pemberian yang halus inilah yang lebih nak dikaitkan dengan makrifat. Pemberian yang halus dan bernilai tinggi pada hubungan tali halusnya, hubungan hati dengan Allah. Macam mana tinggi itu? Tinggi kita ambil yang mudah, sakit. Bila kita kena kanser, stroke badan sebelah, duduk dekat hospital, boleh reda, boleh terima kenyataan, tak ada keluh kesah. Ya Allah, syukur ya Allah, Engkau bagi ujian pada aku ni yang tak layak. Sepatutnya ujian ni Engkau bagi pada wali-wali yang besar-besar tu, tapi Engkau bagi ujian wali-wali tu pada aku. Siapalah aku ni ya Allah? Syukurlah, alhamdulillah Kau pilih aku untuk mendapat ujian yang wali-wali besar dapat. Dia fikir macam tu. Tuan-tuan, ini ilmu ni bukan untuk orang wali-wali, untuk kita meningkat jadi wali, untuk kita yang nak berdepan dengan kematian. Kita kena ada ilmu sebagai panduan pertama, kemudian beramal dengannya supaya dapat anugerah dari Allah SWT. Sebab itu ilmu ni ada dua. Al-ilmu ilmani, fa'ilmul batin fil qalbi. Yang pertamanya ilmu yang tersembunyi dalam hati. Itu ilmu yang bermanfaat. Fazalika wal ilmu nafi'. Itu ilmu yang bermanfaat. Ada orang bertanya kepada seorang ulama ilmu yang tersembunyi itu. Dijawabnya bahawa ilmu yang tersembunyi itu ialah sebahagian rahsia Allah yang dilempahkan Allah ke dalam hati orang-orang yang dicintainya, di mana Allah tidak memperlihatkan hal keadaan itu baik kepada malaikatnya maupun kepada manusia. Dalam hati. Contohnya bila seseorang itu diugut untuk jadi murtad. Zaman sekarang ni banyaklah ancaman-ancaman macam tu. Kalau tidak, kamu mati. Masuk dalam periuk besar, kena rebus dengan air. Tak apa, kena rebus dengan minyak panas. Tak apa, dia sanggup. Perasaan macam tu, kalau Allah tak bagi, mustahil dapat. Perasaan nak berani tu. Kamu baik ikut cakap aku. Kamu pilih mana? Kamu nak pilih mati ke? Kamu nak ikut cakap aku? Dia kata aku pilih mati. Tak apa, aku rela mati. Itu mahal. Tapi hendaklah apa kenyataan dia dan apa dalam hati dia dikaitkan dengan Allah. Cintanya, takutnya, keagungannya. Itu namanya makrifat. Kita baru lepas aksiden atau kawan kita aksiden. Langgar patah ni, kita pergi ziarah dia. Wih, macam mana boleh macam ni? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Kamu ni macam mana ni boleh jadi sampai macam ni? La ilaha illallah, kita sebut Astagfirullahaladzim. Kita kesian dekat dia. Dia kata apa? Alhamdulillah, saya rasa syukurlah pada Allah.
Sebab di dunia lagi dia dah balas dah. Moga-moga saya selamat dekat sana. Hati dia, perasaan dia. Sebenarnya ini bukan pilihan perasaan ini. Perasaan ini semua orang yang mengaku dia makrifat, cinta dengan Allah, dia rela diapa-apakan, dia rela diproses oleh Allah SWT. Sebab kita nak menuju kepada dia. Segala macam takdir itu baik, yang buruk ke, yang negatif ke, yang kelihatan tak bagus, tapi dia faham walaupun sakit itu fitrah. Asal sakit, memang sakit, accident, luka parahnya, patah kaki ke contohnya, sampai kena bedah lah, jahit lukanya contohnya, dia tak mengeluh pun. Jangan kita menafikan cerita ni. Ada orang tertentu kadang orang yang dapat perasaan macam itu, tuan-tuan, adalah orang yang jahat, maaf cakap, adalah orang yang fasik. Kita tahu dia tu jahat, tahu sangat, tahu dia tu fasik, tahu dia tu tak semayang. Dia masa dia kena benda tu, kena masa tu pula dia boleh berubah cakap dia. Saya bersyukurlah, ini kerana kejahatan saya Tuhan dah balas. Syukur, menangis, alhamdulillah, saya terima. Jangan tu, jangan kita komen itu dah Tuhan baik buat baik dah tu, dah betul lah tu, kata. Nampak? Inilah perasaan wali-wali, tuan-tuan. Yang Tuhan nak tengok itu hati kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amal. Tuhan tak pandang wajah kamu, dia tak pandang harta kamu, tetapi dia pandang hati kamu dan amalan. Dia pandang hati, pandang amalan. Amalan syariat, hatinya dipandang. Dua-dua kita nak. Pergi ke masjid, COVID-19, bila-bila orang boleh terlibat dengan mati, tapi datang juga masjid. Datang juga. Boleh bawa kepada kematian. Ada warga emas datang, ataupun dekat-dekat batuk bersin, macam saya batuk, boleh je semua orang boleh bawa kepada maut. Tapi datang juga ke masjid atas dasar cinta dan takutkan Tuhan. Aku suka nak pergi masjid, aku suka nak menyembah Engkau, ya Allah. Hati dia begitu. Menurut Imam Ghazali, ada seorang ulama besar dalam tasawuf bernama Abu Yazid berkata, orang alim hakikatnya bukanlah orang yang dapat menghafal kitab. Hakikat alim tadi, kerana apabila ia lupa pada hafalannya, jadilah ia seorang yang jahil, orang yang tiada berpengetahuan. Sesungguhnya orang yang alim pula ialah orang yang mengambil ilmu pengetahuan dari Tuhannya pada bila-bila masa yang ia kehendaki, tanpa menghafal dan tanpa belajar. Apa makna kalam ni, tuan-tuan? Dengar molek-molek. Kita ni sampai saat ini, termasuk saya, kita belajar. Kalau sekolah, cara sekolah melalui YouTube, melalui apa-apa sajalah. Jadi kita belajar satu tahap ke satu tahap. Kita teruskan belajar. Dalam pada itu, bila kita beramal dengan ilmu kita kerana Allah, dapat ilmu amal, dapat ilmu amal, yang sunat pun amal, yang wajib pun amal, yang penting ikhlas. Nanti tuan-tuan, satu masa dia akan dapat apa? Ilmu yang disebut sebagai ilmu laduni atau ilmu rabbani, ilmu yang dibahasakan kepada ketuhanan. Ini yang ramai orang tak percaya. Dia dapat ilham. Dalam surah Al-Kahfi menyebut wa 'allamnahu min ladunna ilman, dan kami Allah ajarkan dari pengetahuan yang ada pada kami secara direct. Ada orang macam tu. Bila dia nak mengajar apa bendanya, laka dia bertawassul, menghubungkan hatinya dengan Nabi, bertawassul, menghubungkan hati dengan Tok Wali, menghubungkan hatinya dengan Tuan Guru. Maka berkat Tuan Guru, berkat Wali, berkat Nabi SAW, maka dia dapat ilmu ilham apa nak ajar pada malam ini. Itu salah satu daripadanya. Jadi
Walaupun kita tahu semua ilmu belajar dengan tok guru memanglah dari Allah, tapi itu melalui perantara. Sebab baca buku, sebab kita dengar melalui telinga kita. Itu namanya dapat perantaran dan makhluk. Ilmu juga tu. Ilmu yang macam ni mutunya rendah, bukan tak berguna. Sebab melalui pembacaan buku, contohlah, kita faham A, kita faham B, orang lain baca faham C. Tapi ilmu laduni ni dia dapat daripada Allah SWT secara direct. Allah bagi faham dalam hati dia, insya-Allah tepat. Pasal apa berani kata tepat? Pasal apa hang berani kata tepat? Sebab kalau datang daripada Allah, tepatlah. Kalau datang daripada syaitan, tak tepat. Siapa yang dapat ni biasanya? Tok-tok guru yang alim, wali-wali yang terang orang tahu dia memang jelas wali, dia dapat ilmu ilham terus direct. Jadi jangan kita puas hati macam orang berniaga sehari dapat 200. Okey lah, 200 banyak lah. Dulu nak dapat 100 pun payah. Tak, kita kena terus berusaha, kita kena terus berikhtiar supaya perniagaan kita akan tambah lagi. Jadi ilmu yang kita melalui baca, teruskan. Sebab kita nak cuba kononnya dapatkan ilham, tak dapat. Kita jenis makan yang orang yang rendah. Belajar melalui YouTube, belajar melalui buku, tanya ustaz. Di samping usahakan takwa. Sampai satu masa iman kita meningkat, tidak mustahil kita mendapat ilmu lagi. Saya berguru dengan seorang tuan guru saya. Dia belajar sekolah macam biasa, belajar. Tapi oleh kerana dia beramal, lepas tu nanti bila dia mengajar, sejak beberapa tahun dah, dia tak tengok kitab langsung, keluar dia macam mutiara. Kami catat di antara contoh-contoh ilmu laduni, bila kita dengar terlagi-lagi sedapnya, lazatnya, terlagi-lagi masuk ke hati, seronok. Tulis lagi. Kita cek balik dengan ayat Quran ke dalil, semuanya tepat. Itulah ilmu laduni. Dia nak ngajar, kitab pun tak baca, syarah tersusun dia pula. Ilmu ilham. Sejarah akan kembali gemilang. Akan ada pemimpin di akhir zaman yang bawa Islam, yang mana tahap imannya, tahap takwanya itu, apa dia tuan-tuan? Tahap iman dan takwa itu sehingga layak dia mendapat ilmu ilham. Selesaikan masalah dengan ilmu ilham. Inilah senjata zaman berzaman daripada ulama-ulama yang terdahulu, ulama Mu'tabariyah, yang mendapat ilmu ilham, ilmu firasat, mimpi yang benar, yaqazah, kasyaf, hatif dan sebagainya. Ada ilmu yang merupakan pembuka rahsia makrifat kepada Allah, sehingga dengan ilmu itu kita bernambah dekat kepada Allah. Allah bagi. Bila kita dah baik, Allah bagi kita ilmu makrifat. Ataupun dia nakkan jadi kita ni meningkat imannya, dia bagi kita satu perasaan. Dengan ada peristiwa yang kita hadapi di rumah ke, di market ke, di jalan ke, di mana-mana jumpa kawan ke, tiba-tiba kita diberi faham, berubah perubahan kita. Berubah tu. Itu berlaku pada tuan-tuan. Tuan-tuan ada tu insya-Allah, tapi tak sedar. Kalau sedar alhamdulillah, tak perasan sangat ataupun tak ambil kisah sangat. Dia mengubahkan diri kita. Jadi maknanya di sini akan ada peristiwa itu yang menyebabkan kita ni dapat pengajaran. Peristiwa-peristiwa lain. Jadi dalam setiap sesuatu tadi kita boleh capai makrifat. Maknanya makrifat ini kita boleh kenal Allah, boleh nampak kasih sayang
boleh nampak kebesaran keagungannya, boleh nampak kebaikan dia, boleh nampak kesempurnaan dia, boleh nampak dia punya kedahsyatan azab sesaat kalau dia nak bagi pada kita, kalau nak cabut nyawa kita pada bila-bila masa. Ini namanya makrifat. Sejauh mana kita mengenal Allah, maka bila nak tahu tu, kesimpulan nak habis ni, nak tahu orang tu ahli makrifat itu akan diterjemahkan, akan melihat sikapnya melalui mata, tangan dia, telinga dia, tindakan dia, sikap dia, akhlak dia. Itu pancaran daripada hati yang makrifat dengan Allah. Hati yang makrifat, yang mengenal akan Allah dengan sebaik-baik pengenalan, terpancar melalui jawarih anggota dia, tangan, mata, kaki dan sebagainya. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.